Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Allah Ta'ala, wa likulli wijhatin huwa mawliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi saudara Abdul Latif, yang saya dipahamkan merupakan seterusnya kepada surah Al-Muttaqin, yang berbahagia berfungsi kepada surah Al-Fadil Ustaz Azrul, yang saya diberitahu kurang sihat tetapi masih dapat menghadirkan diri dalam majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Imam Ziyad yang mengimamkan kita sebentar tadi, tuan imam lain, Tuan Bilal, Tuan Siap, dan seluruh teman-teman yang menjadi anak qaryah kepada surah Al-Muttaqin, tuan-tuan dan puan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, malam ini kita nak bincang satu perkara, iaitu mengenai amal soleh. Tuan-tuan buka kitab-kitab mana pun, buku-buku mana pun, dictionary mana pun, ensiklopedia mana pun, amal soleh, saudara-saudara, adalah satu bentuk perbuatan manusia Muslim. Mesti Muslim. Tak Muslim tak masuk amal saleh, dia masuk civic. Non-Muslim tak kisahlah amount of contribution, dia orang bukan melakukan amal saleh, dia melakukan civic, out of civic consciousness, kesedaran civic. Tadi saya mengatakan bahawa amal saleh mesti dilakukan oleh seorang Muslim, dan dilakukannya mengikut cara yang dikehendaki oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara, mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya, mengikut cara yang dipraktik oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak dari segi spiritnya. Dan yang ketiga, amal saleh ini mesti menghasilkan natijah yang baik kepada dirinya, kepada komunitinya, kepada masyarakatnya, kepada organisasinya, dan insyaAllah, dan kalau cantiknya, amal saleh ini kekal dilakukan secara beristiqamah. Lebih kurang itulah dia amal saleh. Dan tajuk pada malam ini, saudara, ialah kita mesti bersegera melakukan amal saleh. Sebab itu ayat yang dibaca tadi, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan padamu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh bersegera
dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ayat yang dibaca tadi, walikuli wajhatun wa maliha fastabiqul khairat. Dan hendaklah kamu masing-masing menunjukkan oleh itu berlumba-lumbalah kamu untuk mengerjakan amal-amal kebaikan atau amal saleh. Berlumba-lumbalah, bersegeralah. Jangan buang-buang masa lah. No procrastination. Jangan procrastinate. Jangan tangguh-tangguh dalam kita melakukan amal saleh. Habis yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa mesti bersegera? Kalau kita lihat dalam hidup ni, tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali, agaknya rasa saya lah, tak berapa ramai kita yang betul-betul faham konsep macam awal tadi yang sebut apa dia amal saleh, kan? Dan ada orang mengatakan, tuan-tuan dan puan, ada orang mengatakan tak solat tidak ada amal saleh. Dia menerima membangunkan, tuan-tuan, macam bangunan yang paling besar, Merdeka 118 tu, tuan-tuan, di mana Merdeka 118? Di mana Merdeka 118? Kat Kuala Lumpur tu, yang besar, yang senang, telah siap dibangunkan, tuan-tuan dan puan. Hari Jumaat dah mula kat sana, dia masjid je, bawah tu ada masjid tu, 118 tingkat tu. Dia derma seluruh yang dia derma. Berapa bilion agaknya, 4 bilion. Itu tidak menjadi amal saleh, sebab dia meninggalkan satu daripada amalan yang wajib, amalan pokok yang menjadi amalan tiang seri kepada agama, yang disebut as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Tak buat, binalah 118 tingkat. Itu bukan merupakan amal saleh. Jadi tuan-tuan, nak mengerjakan amal saleh, syarat dia, syarat Muslim. Syarat yang kedua, mesti tidak meninggalkan amal-amal fardu yang diwajibkan oleh Allah. Antaranya ialah salat. Saya nak sebut tadi pada anak-anak yang hadir pada malam ini, tidak ada kebaikan kalau tidak ada salat. Bahkan tuan-tuan, mereka yang meninggalkan salat, catatan, buku catatannya hampir-hampir terberhenti waktu dia salat dulu. Karena dia meninggalkan salat, tidak meneruskan salat, terhenti buku catatan kebaikan. So itu tuan-tuan apa, Isra Mi'raj yang kita buat dalam minggu lepas, 2 minggu yang lepas, tak ada penceramah yang cerita Isra Mi'raj tidak bercerita dengan apa sebabnya Nabi dijemput oleh Allah pergi kepada Sidratul Muntaha. Apa sebab? Apa sebab yang utama Nabi dijemput Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa Jibril? Waktu Nabi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, Jibril bagi tahu Nabi di langit yang ketujuh, ya Muhammad, aku boleh sampai di sini saja. Ada ulama yang mengatakan Sidratul Muntaha itu dekat langit yang ke-10. Aku tak boleh pergi ke tempat itu. Kalau aku pergi, hangus aku. Kalau aku pergi, mati aku. Kalau aku pergi, hapus aku. Kalau aku pergi, punah aku. Akhirnya yang boleh pergi ialah seorang insan, makhluk namanya insan. Insan itu kaitan rapat dengan tuan-tuan, kaitan rapat dengan saya. Sebab insan itu ialah seorang Nabi. Bukan sebarang Nabi. Insan itu Nabi yang terakhir, Nabi yang paling disayangi, Nabi yang paling dicintai, Nabi yang diberikan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah anugerah ini diberikan pada mana-mana Nabi. Anugerah yang paling istimewa untuk tuan-tuan, akhirnya disambut oleh tuan-tuan dan saya, ialah salat. Sebab itu tuan-tuan, saya ingatkan diri saya, puan-puan di belakang sana, jangan tinggal solat. Garis pemisah, tuan-tuan, garis pemisah di antara kufur dengan iman, garis tengah-tengah, the dividing line between kufur and iman
is-salat. Tak salat, kufur. Salat diterima, salatnya iman. Jangan tinggal salat. We cannot talk about amal salih if you don't pray. Kita tak boleh cerita amal salih kalau tak salat. Ceritalah, buat laporan besar-besar tentang amal salih. Tajuk malam ni, sari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera melakukan amal salih. Saudara tak boleh cerita, ahli panel tak boleh cerita amal salih daripada konteks apa sebenarnya amal salih. Yang pertama ialah Islam, iman. Terutama kalau kita tidak menunaikan sembahyang, kita tidak boleh cerita tentang amal salih. Tak ada amal salih. Jadi sudah syarat yang pertama tadi ialah Islam. Dan Islam itu tuan-tuan, syarat Islam pula dia mesti menunaikan ketiga-tiga tiang seri utama dalam agama. Islam dari segi akidah, Islam dari segi syariah, dan Islam dari segi akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Akidah tuan-tuan tidak lain diterapkan ialah mentauhidkan Allah. Saya tak pergi panjang dekat situ. Syariat pula tuan-tuan, insyaAllah apa yang kita lakukan, tuan-tuan dan saya, we are subjected to 5 prinsip-prinsip hukumnya. Wajib, sunat, makruh, harus, haram. Semua apa yang kita lakukan tertakluk kepada wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Perempuan pergi serai baju, tak nampak siapa pun, keluar daripada rumah sidai baju, perempuan dah basuh baju sidai, berkemban saja macam ini, haram. Walaupun tak ada siapa yang memperhati. Anak perempuan kita kat kampung ni naik motosikal dengan sahabat yang lain, pakai seluar jeans, pakai t-shirt, pakai juga tudung lilit macam itu saja. Haram. T-shirt dan pendek bagi wanita itu haram. Jeans yang menggambarkan seluruh kontur, the body contour, her body contour, haram. Orang ini tak boleh melakukan amal saleh. Katakanlah dia naik motosikal nak pergi rumah bapa saudara dia sakit, nak bawakan sikit penganan kuih nak bakar rumah tu, pakai jeans, pakai t-shirt dengan pendek, dengan kawan seorang lagi, tuan-tuan dan puan, pusing kampung, pakai motosikal, dia naik motosikal, tapi tuan-tuan tak memenuhi syarat-syarat fiqahnya, syarat syariatnya. Dia pergi tuan-tuan bawa makanan kepada pakcik dia tadi yang sakit, naik motosikal dalam 10 minit itu tak ada catatan sebagai amal saleh. Walaupun yang nak dilakukan tu very noble, tetapi tidak termasuk dalam tafsiran amal saleh. Satu lagi tuan-tuan, syarat yang saya kata tadi, amal saleh mesti ada dia punya result. Apa implikasi dia? Amal saleh implikasinya mesti baik untuk diri yang melakukan, baik dia punya tuan-tuan customer yang ada di depan, baik pada klien yang menerima amal salehnya, dan berpanjangan secara istiqamah. Jadi saudara, kita haraplah habis, yang kedua habis, yang ketiga bersegera. Saya nak cuba apa isunya kita tak bersegera. Ambil surau ni tuan-tuan dan puan. Berapa ramai yang tinggal kat sini? Sini ada apa? Sini ada kekeliling ni. Bentuk-bentuk rumahnya. Ada banglo agaknya, ada semi-D agaknya, ada link houses agaknya, ada apartment. Betul? Saya datang tadi dah. Saya tak pandang pun keliling kan. Dan mereka tetap
tinggal di kawasan ini mendengar azan. Sekarang pukul 6.17 minit subuh. 6.17 minit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saudara, dia tak datang menyambut seruan azan, melangkahkan kaki ke surau Al-Muttaqin. Allah akan tanya dia, kenapa kau tak datang? Engkau sihat, motosikal ada, motorkar ada, basikal ada. Yang tak ada, kemahuan yang tak ada. Dia akan menjawab soalan Allah Subhanahu wa taala, akan tanya dia, kenapa dia tak gunakan suasana itu? Padahal tuan-tuan subuh ni, tuan-tuan nak garap tuan-tuan, seluruh waktu dalam Islam dibagikan. The best waktu dalam Islam is the pre-dawn. Pre-dawn maknanya waktu sebelum subuh. That is the best range of time ni. Tu segmen masa yang paling hebat dalam Islam ini ialah pre-dawn, sebelum subuh. Masa itulah kita nak bertahajud, masa itulah kita berqiyamul lail, masa itulah kita nak sembahyang taubat, masa itulah nak sembahyang hajat, masa itulah sembahyang witir, masa itulah nak nangis ke hadapan Allah. Tapi saya nak tanya, berapa orang yang datang ke surah Al-Muttaqin? Saya tak mau tanyalah. Bila-bila saya bersyarah di mana-mana tuan-tuan, tuan pengurusi ya, biasanya pengurusi atau imam bagi tahu saya, doktor, dia kata, tolong sentuh tentang kehadiran ke masjid ke surau. Sebab selepas Covid ni, jemaah hilang, 40% hilang daripada jemaah yang biasa. Ada surau tak bangun lagi jemaah yang hilang ni. Tak tahulah kat sini 40% tuan-tuan. Kalau biasanya 100 orang sembahyang subuh, 100 orang, sekarang tinggal 40% hilang, tinggal 60 orang saja. 40 orang dah hilang, lesap di mana. Nak balik-balik, Covid dah lama dah tak ada dah. Covid dah pergi dah, penyakit dah pergi dah. Penyakit hati yang masih hinggap dalam diri kita, saudara. Penyakit fizikal namanya COVID-19 dah tak ada dah. Tapi penyakit apa yang ada kepada Hasan Ali? Penyakit apa yang ada kepada tuan-tuan? Penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit hati yang tak dibentuk, hati yang tak dibangun, hati yang tak dididik, hati yang tak ditarbiyah. Sebelum tu tuan-tuan ya, kita ada edarkan tu, tuan-tuan, tidak ada paksaan. Tulis nama dengan nombor telefon. Puan-puan kat belakang ni, puan-puan, nama dia ada board, dia punya writing board dia kat situ, ada pen dia. Tulis nama dan nombor telefon kepada siapa yang berminat untuk saya hubungi, bagi saya memberi mereka apa di bahan-bahan yang saya ada. Bahan-bahan agama, bahan-bahan untuk kita memotivasikan diri, bahan-bahan untuk kita membuka minda, bahan-bahan untuk kita berdiri mendekatkan diri kepada Allah, bahan-bahan kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, bahan-bahan untuk menghormati emak dan ayah, bahan-bahan untuk mendirikan rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera. Selama 4 tahun tuan-tuan, 4 tahun saya boleh katakan hampir setiap malam, minta maaf, hampir setiap malam selama 4 tahun ni, hampir setiap malam, kuliah subuh, kuliah maghrib, hari Sabtu, hari Ahad, hampir setiap minggu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah subuh, kuliah duha. Seluruh dalam masa 4 tahun tuan-tuan, ada ratusan dari tajuk-tajuk yang boleh dipilih. Biarlah anak kita tengok, biarlah isteri kita tengok, biarlah suami kita tengok. Saya akan hubungi tuan-tuan, bagi nombor telefon, bagi nama, nombor telefon, nama tak perlu, nombor telefon tuan-tuan bagi, saya akan hubungi. Dalam sehari 2 ni saya hubungi, 2-3 hari ni saya hubungi. Dia akan bagi terus sebagai daripada bahan-bahan tersebut. Free. You need not to pay even a single cent. It is free. Tapi yang nak tulis ni tuan, biar telefon yang ada WhatsApp, telefon yang boleh tuan-tuan Facebook, telefon yang boleh pergi kepada YouTube. Kalau telefon yang biasa, yang hanya bercakap, menerima dan bercakap saja, tak payah isi. Anak-anak yang kecil-kecil pun tak payah isi. Saya sebutkan, ini voluntary. Saya nak bantu, nak bagikan tuan-tuan bahan-bahan.
Yang tuan-tuan boleh dengar, anak kita boleh dengar. Sebab bahan saya ni daripada pendidikan kanak-kanak, bukan kanak-kanak. Saya punya buku yang saya tulis pendidikan alam rahim. Saya dah tulis 43 buku. Pendidikan alam rahim saya tulis, pendidikan kanak-kanak saya tulis, pendidikan remaja saya tulis, pendidikan orang dewasa saya tulis, pendidikan hujung usia tu saya tulis, dan yang terakhir saya tulis ialah namanya tuan-tuan, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Sampai ni yang tua sekali, sampai nak mati tuan-tuan saya tulis buku ni. Nama buku ni Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Untuk anak-anak remaja tuan-tuan, terutama anak-anak ni mesti wajibkan dia baca buku ni atau buku-buku yang lainnya. Tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Salah satu daripada chapter di sini namanya Anak Durhaka. Ada 10 chapter. Salah satu chapternya Anak Durhaka. Saya cadang malam-malam tuan-tuan puan, selepas balik daripada masjid, balik dari surau, duduk dengan mak, duduk dengan ayah, duduk dengan anak-anak, tu lama-lama 5 minit aja. Baca satu malam satu muka surat. Satu muka surat kalau dibaca 1 minit setengah. Habis baca tutup tidur. Tapi kena baca. Tajuknya tuan-tuan, salah satu daripada babnya Anak Durhaka. Apa tajuk buku ni? Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya nak tanya ini, kita boleh sembang buku ni tuan-tuan dan puan. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Anak-anak diminta menkhidmati mak dan ayah mereka, tak kisah berapa umur pun. Anak-anak wajib fardu memberikan khidmat yang terbaik kepada ibu dan ayah sampai hari akhir ibu dan ayah hidup di dunia yang fana ini. Buku yang ketiga tuan-tuan dan puan, yang saya tulis, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni tuan-tuan bukan hanya untuk isteri saya, anak perempuan saya, tapi anak siapa-siapa, anak perempuan siapa, isteri mana-mana pun, saya berikan tuan-tuan dengan betul-betul perbincangan satu persatu. Saya hendak dalam kepala isteri tuan-tuan dan kepala isteri saya, dalam konteks kita membincangkan amal soleh ni, syurga. Isteri kita lebih hebat daripada itu. Isteri kita ketua bidadari syurga. InsyaAllah tuan-tuan. Saya hanya sebutkan itu nak mengatakan bahawa dalam hubungan hidup ini, bila kita ceritakan amal soleh, buku tiga-tiga buku ini tuan-tuan syarat dengan cerita-cerita amal soleh. Baik, sesuatu yang saya mutikan sekalian, tadi saya katakan apa isu dia tentang segera tak segera ni kita ni. Apa isunya? Kenapa tuan-tuan? Saya nak tanya, termasuk diri saya ni, saya tanya ni termasuk diri saya, kenapa kita tidak terpanggil melakukan amal soleh? Contoh untuk diri. Apa untuk diri? Tuan-tuan, berhenti isap pokok, amal soleh. Berhenti. Sebab isap pokok tu mana-mana satu dunia ni tuan-tuan, isap pokok itu hukumnya adalah haram. Satu dunia. Selangor telah menggazetkan rokok ni haram lama dah tuan-tuan, sebelum saya jadi exco lagi dulu. Dan siapa yang menasihatkan tuan-tuan untuk berhenti merokok? Amal soleh. Siapa yang menunjukkan fakta-fakta orang mati dengan menghisap rokok? Amal soleh. Siapa menunjukkan fakta-fakta tentang kanser yang akan pergi kepada mereka yang menghisap rokok? Amal soleh. Saudara, benda-benda macam ni lah tuan-tuan, ini peringkat diri. Macam mana amal soleh peringkat keluarga? Banyak tuan-tuan peringkat keluarga. Apa dia? Anak-anak ni, mana anak-anak tadi ni? Tuan-tuan memimpin tangan ibu yang balik baru pergi pasar tadi. Seorang anak ambil bakul dia yang dibawa oleh ibu hingga sengit bakulnya itu. Anak itu berlari ambil bakul itu, amal soleh. Seorang anak lagi yang pimpin ibu itu pegang tangannya pelan-pelan naik
3 mata tangga, 3 mata tangga anak tangga tu amal soleh. Nampak ibu tu berpeluh dahi dia, ambil tisu, lapkan peluhnya, amal soleh. Mak dan bapak balik, tuan-tuan, balik daripada pasar, nampak berpeluh, anak perempuan kita buka saja peti ais, tuan-tuan, ambil jus, basuh jus, letak dalam cawan, serahkan kepada mak, bukan ayah dulu. Mak dulu baru ayah. Amal soleh. Tunggu mak dan ayah minum, nak menentukan mak ayah minum sampai habis air dalam gelas itu, menunggu itu, amal soleh. Anak kita buat tak tuan-tuan? Saya nak beritahu tuan-tuan, anak kita buat tak? Tak ada lah. Anak siapa yang buat? Anak ustaz pun tak buat lah, tuan. Coba. Itu mereka ni. Kalau kita anak-anak, tuan-tuan, menuntut ilmu ialah amal soleh. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, itu semua itu tuan-tuan. Saudara, minta maaf tuan-tuan kepada kita ni, tentang pertanian kita kurang jahil. Tentang mengemas rumah, tentang ilmu rumah tangga, perempuan tidak begitu jahil. Ilmu melayan suami, perempuan pun tidak begitu jahil. Ilmu melayan isteri, tuan-tuan kini tidak begitu jahil. Ilmu menjahit pakaian, tuan-tuan pun tidak begitu jahil. Yang besar lagi tuan-tuan apa dia? Ilmu, tuan-tuan dan puan, untuk menentukan keluarga-keluarga kita hidup dalam suasana aman damai. Saudara mempertahankan keamanan kedamaian dalam keluarga, itu amal soleh. Tapi saya nak sebut tuan-tuan dan puan, saya nak sebut apa dia di berkat keluarga kita ni, apa isunya tentang amal saleh yang tidak berlaku amal saleh. Pertama, tuan-tuan, ialah tentang kejahilan. Jahil, tuan-tuan. Kita jahil. Minta maaf, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan ya, saya dah bersyarah ni perempuan, saya bersyarah macam ni 45 tahun dah, tuan. 45 tahun saya bersyarah macam ni. Bersyarah di podium yang macam ini, di kecil, besar, televisyen, buat televisyen, radio dan sebagainya, 45 tahun. Saudara-saudara, apa yang saya dapat? Semua ilmu-ilmu, semua ilmu-ilmu dalam Islam ni, ilmu terbagi kepada 2. Dulu saya pergi masjid Sayyidina Ali ya. Saya rasa saya ada cerita, saya cerita sikit ilmu tentang ni, 2 ilmu ni. Satunya ilmu akli, satu lagi ilmu apa gitu tuan-tuan? Akli dekat apa tuan-tuan? Naqli. Akli, ilmu dunia. Naqli, ilmu akhirat. Tentang ilmu dunia ni tuan-tuan, tuan-tuan kat sini dah pergi universiti, tuan-tuan buat business administration, tuan-tuan buat physics, tuan-tuan buat chemistry, tuan-tuan buat biology, tuan-tuan buat engineering kat sini ni. Bagus. Tuan-tuan menuntut ilmu sampai umur 24 tahun, buat masters lagi sampai umur 27 tahun. Tuan-tuan menuntut. Tapi macam mana tentang ilmu tajwid? Saudara, yang ada profesor, yang ada degree PhD, tajwid tak tahu. Tanya idgham mutamassil lain, tak tahu tuan-tuan. Ghunnah, tak tahu. Memang tak tahu. Ada setengah yang saya jumpa tuan-tuan, hebat ilmu, hebat. Surah yang terakhir, surah yang 114. Apa nama surahnya? Surah yang terakhir 114. An-Nas. Tak boleh baca, tak boleh hafaz An-Nas. Umur dah 57 tahun. Macam mana? Engineering, doctorate, belajar di Amerika, buat lagi di London. Macam mana? Tak percaya tuan-tuan, mari kita nanti bila-bila tuan-tuan kita sedihkan kawan kita dengan hati yang terbuka ya. Cuba baca Fatihah lah. Cuba baca Fatihah. Siapa yang pernah ikuti program kita kursus membaca Fatihah solid 2 minggu? Jangan cerita lain, Fatihah aja. Solid 2 minggu tuan-tuan. Fatihah saja. Itu namanya tahsin. Tahsin Al-Fatihah, tahsin Al-Quran. Baiki Al-Quran. Saya yakin tuan-tuan, dalam saya bukan kat sini lah, survei yang saya buat, tak ada yang ikuti program, tak ada yang ikut kursus, tak ada nak jumpa ustaz.
Tuan-tuan tanya Ustaz Ziyad, berapa orang yang jumpa dia untuk tasmik bacaan Fatihah? Berapa orang yang tahan dia? Ustaz, bila tak Ustaz datang rumah besok hari Sabtu Ustaz, kita jumpa dalam pukul 5.30 selepas asar, datang rumah saya bawa lah anak isteri saya dengan beberapa orang sahabat-sahabat, mungkin ada 10 orang. Saya hendak saya sendiri Ustaz, saya nak ditasmik, disemak bacaan Fatihah saya. Saudara, betul ke bacaan Fatihah kita? Siapa pernah dengar bacaan Fatihah kita? Siapa orang-orang yang faham tentang tajwid, yang faham tentang qiraat, tentang membaca Al-Quran ni? Siapa yang pernah dengar Fatihah kita? Isteri kita, laki tuan-tuan. Sebab suami tak pernah dengar bacaan Fatihah. Sebab isteri sembahyang secara sirri. Suami sembahyang jahat. Isi sir maknanya tidak disebut dengan kuat, bacaan dalam hati, sir. Saudara, nak balik dengan apa dia? Segera. Adakah kita bersegera atau tak tahu baca Fatihah? Boleh tak kita mati sebagai seorang Muslim tak boleh baca Fatihah? Jangan tuan-tuan. Saya dah test tuan-tuan, orang-orang yang hebat-hebat. Dot pun tak boleh sebut tuan-tuan. Walad dolin. Mana ada dolin? Tak boleh sebut dot. Dha. Ha. Yang paling susah nak sebut antaranya ha. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, bukan alham. Ha. Bukan alamin, bukan ain, bukan alif, bukan hamzah, ain. Bukan alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi tekan dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bukan nak mengajar tajwid ni, tapi tapi kita tak kisah. Saudara-saudara, kalau kita dah tahu ada huruf-huruf kita baca tak betul dalam Fatihah, tak cari guru, tak belajar memperbaiki, tak segera belajar dan membaiki, segera cari guru tajwid, segera cari guru Al-Quran, carilah Ustaz Ziyad, carilah tuan-tuan kita punya pengurus itu, Ustaz Asrul, cari, semak bacaan. Dan kita tidak boleh mati berjumpa dengan Allah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh. Malik Yaumiddin, bukan midin. Dal tu syaddah. Malik Yaumiddin. Kita tahu kelemahan kita, tapi pasal apa kita tidak bertindak? Tahu kelemahan kita. Dekat sini saya yakin budak-budak lulusan tahfiz ramai kat sini. Lulusan Mu'atar Pijat sudah habis Mu'atar Pijat, ramai di kawasan ini. Berapa orang menggunakan dia? Berapa orang menjemput dia? Berapa orang pergi tuan-tuan mentelaah dengan dia? Ada PMR pada SPM. Tuan-tuan nak tahu satu subjek kalau SPM, satu subjek di Taman Tun RM250. Satu subjek. Kalau dia ambil 4 subjek, RM1,000 tuan-tuan. Kalau 3 orang anak, berapa? Kenapa boleh yang itu? Kenapa anak yang sama tuan-tuan? Anak yang sama. Kadang-kadang anak-anak tu belajar. Anak saya, macam mana? Bapa kata apa? Mak kata apa? Tak ada. Macam mana tuan-tuan nak mati bertemu dengan Allah? Saya nak tanya lagi tuan-tuan. Ambil tuan-tuan. Ambil. Kita kena bersegera. Yang pertama sekali tuan-tuan, wajib dari segi ilmu tuan-tuan ialah ilmu yang namanya ilmu, saudara, akidah. Berapa orang sudah mengikuti ilmu akidah? Membincangkan hanya satu saja. Tajuknya membincangkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kursusnya seminggu, 7 hari tuan-tuan, 7 hari. Daripada Isnin sampai Isnin. 7 hari khusus bincang, tak ada tajuk lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kita tahu tuan-tuan, aku naik saksi tadi Tuhan yang disembah melainkan Allah, aku naik saksi sesungguhnya Nabi Muhammad atau pesuruh Allah. Apa dia? Apa dia artinya? Apa implikasinya?
Apa implikasi kita dengan diri kita, implikasi kita dengan keluarga kita, implikasi kita dengan masyarakat kita, implikasi kita dengan dunia, implikasi kita berjumpa dengan Allah, implikasi buku pun tak ada, buku akidah tak ada di rumah, buku fiqh tak ada di rumah. Tuan-tuan ya, TV Hijrah tak pernah dibuka. Macam mana? Radio Hakim tidak menjadi radio kegemaran. Betul tu, serius, tuan-tuan kena fikir serius ni. Bila penghabisan anak perempuan kita umur 17 tahun mendengar Radio Hakim? Tuan-tuan bagi tahu saya. Bila anak perempuan kita, tuan-tuan, dengan anak lelaki yang ada di rumah, anak perempuan umur 25, anak lelaki umur 23, tuan-tuan tengok adik-beradik tengok TV Hijrah. Bila? Inilah yang berlaku. Sari'u ila maqrah. Segera upah ni. Kita nak mati, tuan-tuan tak boleh mati, tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh mati kalau persoalan yang pertama, soalan akidah tidak dapat dijawab. Man rabbuka. Soalan yang kedua juga akidah. Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Macam mana nak jawab, tuan-tuan? Saya yakin, tuan-tuan, ada anak tuan-tuan kat sini, majority dah habis dah Isra Mi'raj, 27 Rejab dah habis, tuan-tuan. Berapa orang yang bawa anak, tuan-tuan sendiri pun sebagian daripadanya bapak-bapak pun tak pernah duduk dalam majlis Isra dan Mi'raj. Jadi mana kita nak tahu Nabi? Macam mana nak jawab soalan tentang Nabi? Wa man nabiyuka, siapa Nabi kamu? Nak jawab macam mana, tuan-tuan? Kalau kita panggil lah siapa-siapa datang kat sini, tuan-tuan, datang kat sini, saya berhenti kat sini, datang sini 5 minit. 5 minit, siapa-siapa saja kita panggil kat sini, laki-laki atau perempuan, laki-laki lah, 5 minit. Tell us something about Nabi Muhammad SAW in 5 minutes. Dia nak cerita apa? Tak beritahu saya dia nak cerita apa. 5 minit berdiri kat sini cerita Nabi Muhammad SAW, ilmu tentang Nabi Muhammad, pengetahuan tentang Nabi Muhammad, involvement tentang Nabi Muhammad, komitmen tentang Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Macam mana, tuan-tuan? Tapi kita bila disedarkan, agama ni menyedarkan. Prinsip agama ni, tuan-tuan, ada dua. Bashir, nadhir. Bashiran wa nadhira. Bashir, beri khabar gembira. Cerita syurga dekat mereka. Cerita kebaikan dekat mereka. Bagi mereka senyum, bagi mereka ketawa. Tapi pada masa yang sama, prinsipnya nadhir. Nadhir, berikan mereka juga ancaman-ancaman Allah. Ancaman orang tak datang masjid. Ancaman orang tak datang surau. Ancaman orang mudah meninggalkan sembahyang. Majlis kahwin, semayang pun tinggal. Pergi makan tom yam, semayang pun tinggal. Pakcik datang, semayang pun tinggal. Orang ofis datang, kita jamu makan kat rumah kita, semayang pun tinggal. Macam mana? Tuan-tuan, saya tengok sebahagian daripada kita, mungkin tidak teman-teman di sini, mudah sangat meninggalkan semayang. Mudah betul, tuan-tuan. Sangat mudah meninggalkan semayang. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggalkan sembahyang dengan sengaja, puan-puan, telah kafir terang-teranglah dia. Tanya ustaz yang datang besok, ada tak? Ada hadis yang serupa, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada manusia diikat dengan solat. Siapa yang meninggalkan solat, meninggalkan ikatan itu, maka telah kafir terang-teranglah dia. Tak takut dia gitu, tuan-tuan. Tak takut dia tinggal sembahyang, kafir. Tapi macam mana? Ketakutan kita disambut dengan bersegera kita membaiki diri, bersegera membaiki keluarga. Puan-puan, saya nak bagi tahu tuan-tuan kat sini. Anak perempuan kita yang belum berkahwin, kita dapati ilmu-ilmu fardu ainnya tak mencapai satu tahap untuk membolehkan Allah menerima, untuk letakkan mereka di pintu syurga. Siapa yang Allah tanggungjawab? Allah akan panggil siapa untuk memberikan tanggungjawab ini, menunjukkan tanggungjawab ini kepada ayah-ayah dia ni, ayah-ayah dia. Bila dia kahwin perempuan ini, tanggungjawab itu kepada suami-suami mereka. Bayang tuan-tuan, anak tuan-tuan, tuan-tuan dah cek anak tuan-tuan. Anak tuan-tuan yang duduk dengan tuan-tuan, anak perempuan tuan-tuan umur 26 masih duduk belum kahwin lagi. Nombor 21 tak kahwin lagi. Anak lelaki ada 18 tahun tak kahwin lagi. Duduk di rumah kita ni. Azan dia? Azan? Ha? Azan? Macam mana cerita dia? Tuan Busi macam mana cerita azan kita ni? Terus dah. Okay. Saudara,
Saya timbulkan semua ni tuan-tuan. Ini macam checklist lah tuan-tuan. Bila kita nampak tu, kalau tuan-tuan dah saya sebutkan tadi, nampak dan berlaku pada diri kita, hari ini, malam ini, tak ada lukisan dalam kepala nak memperbaiki diri dengan segera, saya tak tahulah. Apa Allah kata? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggu, kata Allah. Allah kata, perempuan, tunggu. Kamu sudah diberitahu tapi kamu tak sambut. Kamu sudah diberitahu tapi kamu tak bekas bangun bersegera memperbaiki diri. Kamu sudah diberitahu isteri kamu tak didik. Kamu dah beritahu anak laki-laki kamu tak didik. Kamu dah beritahu anak perempuan kamu tak didik. Kamu tak dah beritahu supaya ahli keluarga kamu termasuk diri kamu menggambarkan sebagai orang yang akan memandikan oleh Allah sebagai kumpulan muslim, kumpulan mukmin. Saudara, macam mana tuan-tuan? Sebab itu saya harap sangatlah, insya-Allah, diri saya lah, saya sebut ni diri saya, bukan kepada kita semua ni umum, ni general. Tuan-tuan kata Dr. Hasan cerita ni nak cari kelemahan, bukan cari kelemahan apa pun. Ini kajian saya 45 tahun. Saudara, kalau saya nak cerita budak-budak summer camp, ikut summer camp, saya yakin ada anak tuan-tuan ikut summer camp, tuan-tuan sendiri pernah ikut summer camp saya. Saudara, 36 tahun Ustaz Azrul, saya buat summer camp 36 tahun Ustaz. 1.2 juta yang ikut program sampai orang universiti, budak-budak universiti. Yang tak boleh sembahyang Ustaz, 90% tak boleh sembahyang dengan betul. Tak boleh. Yang tak boleh baca Quran, tak boleh baca Quran dengan tajwid, dengan makhraj, dengan fasahah. Macam mana? Ayah-ayah relax aja. Habis sama kan, bila mak bapak jumpa saya hari yang keempat, saya bagi tahu dia, anak tuan ni tak boleh baca Fatihah pun tak boleh, surah-surah 3 qul pun tak boleh baca. Betul tuan, tak boleh baca. Tahiyat akhir tu rukun tuan-tuan wajib, tahiyat akhir tak boleh. Macam mana? Tak adalah saya bagi tahu, tak nampak bila saya bagi tahu mak bapak datang jumpa saya hari akhir, hari yang keempat tu, tak nampak terperanjat ke? Tak nampak, tak ada. Relax. Bayang tuan-tuan, anak dah umur 14 tahun, 15 tahun. Dia kata 4 umur 16 tahun. Tak boleh sembahyang dengan betul, tak boleh baca tahiyat akhir. Bapak relax je, saya bagi tahu relax. Hati mati. Inilah nama tuan-tuan. Kita kena baiki hati kita. Hati berpenyakit. Hati berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit. Allah tambah lagi penyakit kepada hati yang sedia berpenyakit. Tak datang surau, hati berpenyakit. Dengar azan tapi tak datang, hati berpenyakit. Tak tegur mak mertua, hati berpenyakit. Tuan-tuan, selalu bertelagah dengan ipar, hati berpenyakit. Hutang tak bayar, hati berpenyakit. Tak suka nak jumpa orang alim, hati berpenyakit. Macam mana tuan-tuan ni? Nak jumpa ustaz-ustazah. Pernah tuan-tuan Pernah tuan-tuan panggil ustazah datang, nak cerita fiqah muslimat, nak cerita fiqah muslimat, fiqah wanita. Wanita ni ada fiqah dia. Sebab ada benda-benda yang ada pada wanita, tidak ada pada lelaki-lelaki. Macam mana kita? Saudara, rata-ratanya teman-teman di Malaysia, tuan-tuan dengar ya, yang boleh menyebabkan kita bersegera melakukan kebaikan ni, tak ada negara dalam dunia. You watch out tuan-tuan. I am repeating this one. No country in this world macam Malaysia. No country in this world macam Malaysia. Not even Saudi. Macam Malaysia. Masjid yang paling banyak dalam dunia ni di Malaysia. Surau yang paling banyak di Malaysia ni di Malaysia. Mahatafiz yang paling banyak dalam dunia di Malaysia. Budak tafiz yang sedang belajar dalam dunia ni di Malaysia. Betul. Tapi begitu banyaknya
masjid, surau, madrasah, matahfiz. Ini mana kita? Kadang-kadang ada masjid, ada matahfiz dekat-dekat ni. Ada? Berapa jauh dari sini? Di sini 2 kilometer. Apa namanya Ustaz? Matahfiz apa? Oh, tak ingat dah. Kalau 5 kilometer matahfiz Ar-Rahmani. Al-Qarami, Ar-Rahmani itu 3 km. Tadi ada 2 km, ada 3 km. Tengok tu punya banyak matahfiz. 2 km lain, 3 km lain, sehingga 5 km pun ada pun. Saudara, saya nak tanya tuan-tuan, Ma'athafiz tuan-tuan, Ma'athafiz ni bakal mengeluarkan penghafaz Quran. Antaranya penghafaz Quran ni Allah beri kepada mereka tuan-tuan satu kemudahan. Penghafaz Quran, apa dia? Dia diberikan syafaat. Apa dia? Dia boleh menyelamatkan 10 keluarganya yang destined to become men of hell. Sedangkan mana yang sudah tertentu menjadi ahli neraka, tapi budak tahfiz ni 10 orang tuan-tuan, dia minta kepada Allah, Allah izinkan dia untuk 10 orang tadi menjadi ahli syurga. Banyak lagi lah yang saya bagi satu contoh ni. Saya nak tanya tuan-tuan, ambil yang 2 km. Ustaz kata ada 2 km, ada 3 km. Berapa orang yang dah pergi tengok anak tahfiz? Berapa orang yang dah pergi mahat tahfiz? Berapa orang yang dah berkenalan dengan model-model mahat tahfiz? Berapa orang yang dah pergi masak lebih sikit kuah pisang hari ni tuan-tuan? Kita beli kuah pisang banyak sikit, sedekah kepadanya anak-anak tahfiz. Berapa orang buat? Inilah tuan-tuan. Sampai kita tak tahu tuan-tuan, sebagai kita tak tahu pun ada mahat tahfiz. Saya ada mahat tahfiz kat Taman Tun, namanya IQKL, Institut Al-Quran Kuala Lumpur, yang saya asaskan sekarang umurnya sudah 27 tahun saya. IQKL, wilayah Persekutuan Mawib menjadikan dia sebagai contoh antara mahtafiz dan terbaik. IQKL, kita tahu orang dalam kawasan itu sendiri pun tak tahu adanya IQKL. 27 tahun. Di mana kita? Di mana kita? Pasok, siapa yang tak tahu pasok? Ikon Safe, siapa yang tak tahu Ikon Safe? Giant, siapa yang tak tahu Giant? Sini apa ni? Sini apa? No? Lotus, siapa yang tak tahu Lotus? Aeon. Aeon. Siapa yang tak tahu Aeon? Kenapa tuan-tuan? Allah tanya tu, Aeon kau tahu, Ikon Safe kau tahu, Giant kau tahu, Surah Al-Muttaqin kau tak tahu. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan ingat soalan-soalan ni, soalan-soalan begitu saja tuan-tuan. Tadi ayat yang dibaca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ni Ustaz Ziyad tadi baca. Yang baik yang kau lakukan, amal soleh dicantik sehingga a fraction of atom, a fraction, a molecule of atom. Dan yang buruk pun akan dihisab until to the level of the molecule of atom. Jadi tuan-tuan ingat kecil ke? Kita tak boleh baca Quran, tuan-tuan ingat kecil. Isu tak boleh baca Quran, tuan-tuan ingat kecil. Tak boleh baca tuan-tuan Fatihah dengan baik, isu kecil. Tak boleh baca tuan-tuan tahiyat akhir, rukuk dalam sembahyang, kecil. Tak pernah kita semak baca Quran kita, perkara kecil. Tak pernah ikut kursus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kursus tauhid, kursus untuk mentauhidkan diri kita, untuk percaya Allah itu satu. Kecil. Soalan-soalan kubur, marrabuka, kecil. Soalan kubur, wa man nabiyuka, kecil. Soalan kubur, wa ma imamuka, kecil. Tuan-tuan. Sebab itu insya-Allah lah, mudah-mudahan tuan sikit lagi kan, 50 dah ni. Dia sampai biasanya tuan kan biasa-biasanya. 10. Oh, 10. 10 saya ingat tuan ajalah sambung saya.
Saudara, saya nak simpulkan balik. Pertama, tuan-tuan, mulai malam ini insya-Allah sudah ada kepahaman mengenai amal soleh. Nombor dua, sudah sedikit ada kepahaman mengenai persyaratan amal soleh. The preconditions for amal soleh. Preconditions. Yang ketiga, implikasi amal soleh. Yang keempat, tuan-tuan, isu yang keempat, isu kenapa kita tak bersegera membaiki diri kita yang berkait langsung dengan amal soleh. Contoh ilmu tadi. Saya buat kuliah Duha, tuan-tuan. Biasanya seminggu sekali lah dipanggil kuliah Duha. Kuliah Duha ni dibuka kepada semua. Ustaz, kuliah Duha ni biasanya dibuka kepada semua sekali. Tuan-tuan nak tahu, daripada dulu sampai sekarang, sejak 10 tahun, 20 sampai sekarang ni, kehadiran kuliah Duha dibuka kepada semua laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang datang dalam 5%, perempuan 95%. Betul tak? Tak percaya. Kat sini saya tak tahulah. Mungkin kat sini the reverse is true. The opposite is true. 95% perempuan, 5% laki-laki. Macam mana, tuan-tuan? Kita ketua keluarga. Kita akan ditanyakan soalan permulaan kepada suami, bukan isteri. Kita. Kenapa tak buat? Kita ditanya. Kenapa lambat dibuat? Kita ditanya. Kenapa tak ajar pada anak-anak? Kita tak tanya. Kenapa tak tunjuk contoh? Kita ditanya. Besok pagi, tuan-tuan, hari Sabtu, kita bangun, kita sebagai ayah bangun pukul 9. Macam mana, tuan-tuan? Macam mana anak kita? Macam mana cucu kita yang datang cuti sekolah ni tinggal kat rumah kita? Macam mana? Tengok datuk dia bangun 8.30. Jangan, tuan-tuan, jangan, tolong, tuan-tuan. Kita akan mati, tuan-tuan. Tuan-tuan akan mati, saya akan mati. Orang muda pun mati, orang tua pun mati, yang kaya pun mati, yang miskin pun mati. Ada nasyid tu kan? Mati, tuan-tuan. Tuan-tuan, setakat yang saya sebut, kalaulah, tuan-tuan dan puan, kita tak bersegera dan masih banyak hutang kepada Allah. Hutang, salat ada hutang, puasa ada hutang, zakat ada hutang, tuan-tuan, semua ada hutang. Amal ma'ruf nahi munkar ada hutang, dengan isteri ada hutang, dengan anak ada hutang, dengan mak ayah ada hutang, seluruhnya hutang, terutama hutang ibadah. Bila nak bayar hutang ni, tuan-tuan? Dan kita nak mati ni. Sekarang, tuan-tuan, statistik yang terakhir, segmen yang paling banyak mati di Malaysia ni 35 tahun ke 45 tahun. Itu segmen yang paling banyak mati sekarang. 35 tahun ke 45 tahun. Ni yang ni kira-kira tak berapa lama juga lah dia. Tuan-tuan, saya juga menyebutkan tadi, insya-Allah, apa remedinya untuk kita malam ni ada satu semangat yang masuk dalam diri kita, insya-Allah, atas sikap positif. Tuan-tuan kena positif, tuan. Tak anda tuan-tuan balik, insya-Allah Hasan Ali ni cerita kelemahan dia. Ceritalah yang positif. Memang ini positif lah ni, tuan-tuan ni. Tapi kalau tuan-tuan cari rationalization, nak rationalizekan diri kita yang tak buat ni, tuan-tuan, this is namanya sour grape theory. Ini sour grape theory ni. Tuan-tuan nak justify diri kita kerana ego kita, silahkan, tuan-tuan lah. Saya sebagai penceramah dijemput datang ke surau ini, Al-Muttaqin, untuk memberikan satu tajuk, dan saya sudah bawa tajuk itu. Tapi kadang-kadang orang dalam hatinya, apa ni? Tengok jari dia menjatuhnya, bisa dengan habis batasan. Saudara-saudara, saya harap saya sudah sebut tadi, hati saya ni pun macam orang lain juga, tuan-tuan. Usyarah siang malam pun macam orang lain juga. Saya pun letih juga, saya pun ngantuk juga, saya pun nak berehat juga. Tapi tuan-tuan muda, umur saya 76 tahun, tuan-tuan. I am 76 years old. Pusing negara. Minggu Isnin ni, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, bentuk rauk lipis.
Kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha. Kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha. Kenapa tuan-tuan? Sebab saya nak tutup dosa-dosa saya. Banyak dosa tuan. Dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa dengan isteri, dosa dengan anak. Saya nak tutup dosa-dosa ini. Sebab innal hasanati yudhibna sayyi'at, yang baik menutup yang mungkar. Saya nak tutup. Sepatutnya saya dah duduk di rumah 76 tahun. Saya ada 16 orang cucu, 8 orang anak. Hidup yang minta maaf tuan-tuan, agak selesa hidup saya. Anak semua bagus, minta maaf lah. Semua masuk universiti. 8 orang semua masuk universiti. Ya, sehingga ni alhamdulillah. Agama tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan ni, agama tuan-tuan. Tuan-tuan nak bereskan anak-anak ni agama tuan-tuan, agama. Saya beda, saya didik anak di tengah-tengah kota raya. Tamat tuan-tuan, tengah-tengah kota raya. Tengah-tengah kota raya. Tapi jawapannya ialah beri agama kepada mereka. Beri agama. InsyaAllah. Tak maaf saya sebut ni. Kalau saya sebut ni, saya berulang sebut ni kepada teman-teman yang ikut. Ni Facebook ni tuan, ni live Facebook ni. Teman-teman dah ikut ni agak-agaknya agak tersenggung ke. Tapi tak apa, saya nak sebut aja lah. Rumah saya pagi-pagi tuan-tuan dan puan ni, selepas subuh akan terdengar semua bilik baca Quran. Semua. Termasuk bilik saya, master bedroom, mesti baca Quran. Hari ni saya dah baca 2 juzuk tuan-tuan. 2 juzuk. Minta maaf saya sebut ni. Saya minta maaf sebut ni. Hanya nak sebut ni sebagai perbandingan. Kok ada dekat sini dah baca 5 juzuk, saya baru 2 juzuk aja. Satu hari. Jadi kalau tak baca Quran, ada yang tak buka Quran langsung, ada yang tak buka Quran langsung. Artinya tuan-tuan tak dengar wahyu. Tuan-tuan tak baca wahyu. Tuan-tuan tak baca bisikan wahyu. Jadi saya agak senang. Remedi yang pertama tuan-tuan, saya dah sebut pun dekat masjid Sayyidina Ali tu, saya dah sebut. Remedi ni besok hari Sabtu. Besok hari Sabtu. Saya nak cadang tuan-tuan buat pun sila, tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Besok pastikan ibu, ayah dan anak-anak yang sudah berumur 13 tahun ke atas yang akan balik. Laki-laki dan perempuan bersama mak dan ayah, bersama abang dan kakak, datang subuh besok di surah Al-Muttaqin. Besok mesti datang subuh, mesti. Tuan-tuan cuba buka dalam Google saya, the significance of subuh, the benefits of subuh. Tuan-tuan buka dia, tuan-tuan, significance of subuh, itu saja. Allah, tuan-tuan, dia akan bagi ayat Quran, dia akan bagi hadis. Hebatnya subuh, tuan-tuan, hebatnya subuh. Kebanyakan daripada hidayat akan turun waktu subuh. Malaikat dari langit turun menjelma kepada kita waktu subuh. Catatan malaikat tentang dosa, tentang pahala yang kita lakukan dicatat tuan-tuan berganda-ganda waktu subuh. Ada satu saat tuan-tuan, ada satu saat pengampunan Allah. Siapa yang memohon ampun waktu subuh, sebelum subuh, pre-dawn, mohon ampun, sama dengan waktu pengampunan, seluruh dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subuh. Jadi sekolah dah cuti ni. Saudara, jangan biarkan anak kita dengan jadual masing-masing. You have got to make them follow your jadual. Cuti ni tuan-tuan dan puan, saya harap cuti dalam ada berapa, 3 minggu lagi, 4 minggu lagi. Berapa minggu lagi cuti? 3 minggu. 3 minggu ni tuan-tuan, saya nak cadang lah, 3 minggu ni tuan-tuan, tak ada cerita lain dah. Agama, Quran, surah Al-Muttaqin, imam, Bilal. Cerita syurga, neraka. Dalam masa 3 minggu ni tuan-tuan. You must do it
Kalau tidak, you lose your children. I tell you will lose your children. Tuan ingatlah cakap saya ni. Saya dah tulis berpuluh buku tentang budak-budak ni. Saya dah baca terlalu banyak buku sebelum saya tulis buku. Tuan, agama. Jangan biarkan besok anak kita dah umur 13-14 susah dah tuan. Umur 16-17 dia ada fikir sendiri, dia ada cara sendiri. Umur 20-21 dia pandang kita balik tuan. Dia slam pintu, dia cabut keluar, dia tinggalkan kita. Serius tuan, serius. Agama bagi agama. Bagi agama. Bawa ke masjid, bawa. So besok subuh. Saya selalu sebut ni, saya nak ulang. Mungkin saya nak ulang, tak mau ulang lagi dah. Besok tuan-tuan, Imam Ziyad jadi imam subuh besok. Besok, ni hanya berlaku pada subuh je. Imam Ziyad akan baca Fatihah, hujungnya waladhdallin. Imam Ziyad sebut amin. Makmum dekat sini menyebut amin. Tuan-tuan nak tahu ya? Habis saja makmum di sini menyebut amin, aminnya disambut oleh malaikat di langit. Allah. Berapa bilangan malaikat? Saya dah bagi tahu masa kat Zainal Ali. Satu titik hujan, satu malaikat. Satu titik hujan, satu malaikat. Satu titik hujan, satu malaikat. Malaikat di langit sambut. Makmum kata amin, disambut oleh malaikat langit. Amin. Habis malaikat langit menyebut amin. Malaikat sebut nama kita satu persatu tuan-tuan, yang ada di surau ini, yang ada di masjid, di mana-mana. Apa malaikat sebut? Nama kita, ya Allah, ampunkanlah Abdul Rahim itu, wahai Allah. Ampunkanlah Ziyad, wahai Allah. Ampunkan Azrul, wahai Allah. Ampunkan, wahai Allah. Saudara tanda malaikat menyebutkan nama kita di hadapan Allah. Tapi kalau besok kita tidur, bangun pukul 8, 8.30, bapak 8.30, emak bangun pukul 6, anak perempuan bangun pukul 9. Macam mana tak? Macam mana? Inilah yang berlaku. Bangun begitu-begitu tuan-tuan. Naik kereta juga, naik kereta. Pukul 8.30 bawa kereta. Anak ada, mak ada, ayah ada, penuh kereta. Pergi mana? Pergi makan capati. Macam mana kita sanggup boleh makan capati, bawa anak, bawa isteri semua, tapi tak sanggup pergi surah Al-Muttaqin? Apa pilihan kita? Capati lebih hebat daripada surah Al-Muttaqin? Inilah yang kita kena fikir. Dengan itu tuan-tuan, saya haraplah semua. Dan tuan-tuan, besok subuh ni tuan-tuan bawa anak, bawa isteri, bawa anak lelaki, bawa anak perempuan secara istiqamah buat 40 hari. Jangan tinggal tu 40 hari istiqamah. Aku dengan mak, aku dengan suami, aku dengan isteri, aku dengan anak-anak datang ke surah Al-Muttaqin 40 hari uninterruptedly for 40 days. Akan berlaku pada hari yang ke-41. Sedangkan tidak ada bahasa untuk menyatakan gembiranya kita melihat anak-anak berubah, perangai anak berubah, perangai isteri berubah, kasih sayang mula terpaut, hati mula bercantum, kebesaran Allah. Anak kita tuan-tuan 10 minit sebelum azan lagi dah kata, ayah dah siap dah. Anak kita dah pakai baju, dah pakai jubah, ayah dah siap dah. Ayah pergi sekarang ayah. Bila anak kita dapat kata begitu tuan? Bagi tahu ayah saya. Bila anak kita yang umur 17 tahun begitu, ayah pergilah ni. Ini akan berlaku setelah 41 hari, 40 hari, 44 hari. Lain tuan. Isteri yang bengis, bukan suami yang bengis, isteri yang bengis, tuan akan tengok. Mula menggunakan bahasa, tolong yang sana tak tolong. Tolong. Isteri tak pernah dengar perkataan tolong, tak pernah guna cakap tolong. Hari yang ke-41 tu tak dengar. Tolong bang. Mula pakai kata tolong. Dah siap dah. Dah. Abang. Minum dah siap. Abang. Minum dah siap. Lain. Hari yang ke-41
Saya dah buat ni, ada praktikal ni. Saya dah boleh bagi contoh-contoh. Kalau tidak, tuan, isteri kita macam singa, tuan-tuan nampak ni. Singa isteri kita. Macam nak masuk syurga, tuan-tuan. Perempuan yang macam singa, nak masuk syurga macam mana? Jadi batu tuan-tuan ni. InsyaAllah, mudah-mudahan besok subuh, ayah, mak, anak lelaki, anak perempuan yang berumur 13 tahun yang sudah akil balik datang ke surah Al-Muttaqin, menjadikan dia sebagai satu rutin 40 hari uninterrupted. Buat. Dan tuan-tuan akan nampak nanti. Menjelang-jelang 40 hari itu, hari yang 30 pun dah nampak, hari yang ke-35 pun dah nampak, hari yang ke-39 lagi dah nampak, hari 40, hari ke-41. Tuan-tuan nanti akan nangis tengok macam mana Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ubah hati-hati insan yang ada dalam rumah. Barulah seronok rumah tangga. Barulah seronok kata kita dihiburkan oleh isteri yang salihah, perempuan dihiburkan oleh suami yang saleh, kita dihiburkan anak perempuan yang salihah, kita dihiburkan anak laki-laki yang saleh. Dan insyaAllah tuan-tuan. Jadi seluruhnya tuan-tuan, seluruhnya. Saya sebutkan semua ni sebab saya sebutkan ini macam kita bawa kereta, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bawa kereta selama-lamanya gear 2 saja, kereta menderang tapi tak laju, betul tak tuan-tuan? Lama-lama piston pecah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bawa kereta tu sampai 5 gear 4 saja, macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan tak pakai gear 5. Yang eloknya mulai daripada malam ini atas nama bersegera melakukan amal soleh, tuan-tuan bukan gear 1, bukan gear 2, bukan gear 3, bukan gear 4, bukan gear 5, tetapi apa dia tuan? Apa dia? Reverse. Reverse tuan. Apa namanya tuan? Apa dia? Dah tadi buka auto lagi, lebih pada auto lagi tu. Dah isi tu, tuan-tuan isilah. Siapa yang belum isi tak apa, tuan-tuan. Ini tak ada paksaan tadi. Nama dan dalam 2-3 hari yang akan datang ni kita akan hubungi tuan teruslah. Saya harap bila saya hubungi tuan-tuan, yang saya minta tuan-tuan sebarkan. Saya dah, tuan-tuan bersama dengan saya menjadi mata rantai dakwah. Sikit je tuan-tuan, cicitnya buat, pahalanya datang kepada tuan. Inilah amal jariah, tuan-tuan. Sebagian daripada cabang amal soleh. Buatlah tuan-tuan, insyaAllah. Mudah-mudahan. Itu satu. Nombor 2, tuan-tuan tadi yang saya kata buku-buku tu senang aja tuan-tuan. Buku-buku ni tuan-tuan, insyaAllah saya tulis buku ni. Saya dah tulis, ini 43 buku. Buku yang 3 ni adalah buku yang ke-43 lah. 3 ni. Semuanya tuan-tuan, sebahagian besarnya, collectionnya saya masukkan dalam tabung Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang sedang dibina di Bentung Pahang Darul Makmur, di tanah 7 ekar yang diwakaf Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin, menjadi badan yang membangun dan badan yang mengisi program-program di tanah 7 ekar yang diwakaf untuk kita dirikan bangunan. Fasa 1 berharga dalam 15 juta ringgit. Fasa 2, fasa 3 berharga dalam 27 juta ringgit. Saudara-saudara, semuanya dalam bentuk wakaf. Wakaf, selain daripada wakaf, kita terima zakat, kita terima tentang fidyah, kita terima infak, kita terima sedekah, kita terima tuan-tuan. Saya nak sebut. Nanti saya tuan-tuan dapatkan ya. Tuan-tuan dapatkan insya-Allah ya. Tuan-tuan nanti dapatkan, minta pada sahabat saya tuan-tuan ni. Minta ni. Namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saudara, saya bangunkan ini tuan-tuan, insya-Allah siap hujung tahun 2026 ni. Saya bangunkan ini, di sinilah tempatnya. Tuan duduk sini sebulan boleh, setahun boleh, 5 tahun boleh, 10 tahun boleh, mati di sini pun boleh tuan-tuan. Apa ilmu yang nak dibagi? Daripada pagi wajib tiap-tiap orang datang masjid. Kita akan bina masjid. Yang pertama masjid berharga 5 juta ringgit, 4 juta ringgit tuan-tuan. 4 juta ringgit masjid saja. Lepas tu rumah-rumah kediaman, berbagai-bagai pondok-pondok kediaman kita akan bina insya-Allah. Tuan-tuan, di sini
Ceritanya tidak lain dan tidak bukan. Semuanya bangun 4.45 pagi. Semuanya. Nanti di akhirnya tuan bila siap sampai pasal 3 ada 350 orang. 350 orang semua pagi-pagi. 4.45 akan ke masjid. Dari masjid dia akan berbalik Islam kita panggil. Apa nak buat? Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir. Habis sembahyang berjamaah. Tiap-tiap waktu semua mesti datang berjamaah di tempat ini, di masjid ini. Lepas sembahyang Jumaat, tuan-tuan insya-Allah mula-mula sekali ada tazkiyah, ada tausiah 15 minit, berbagai tajuk. Lepas tu mereka balik berehat dan sebagainya. Adalah kulah-kulah di bilik kuliah ni daripada pukul 9 sampailah pukul 12, daripada pukul 2.30 sampailah pukul 5 petang. Hari-hari tuan-tuan, hari-hari. Ilmunya apa? Satu saja ilmu. Ilmu fardu ain, merangkumi tuan-tuan, merangkumi fiqh, tauhid, usuluddin, tasawuf, merangkumi ilmu Quran, ilmu hadis untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sinilah pusat satu dunia, yang saya fikir satu dunia tuan-tuan. Nak mati mengucap la ilaha illallah, datanglah ke kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, di kampung Lebu, mungkin Mempaga, mungkin Bentong, Pahang Darul Makmur. Sekarang sedang buat kerja-kerja tanah, sedang hebat. Ada 5-6 mesin-mesin besar sedang bekerja. Tapi kita lewat sikit pasal hujan, tuan-tuan, lepas hujan agaknya melewatkan hujan itu kan 2 bulan kita terlewat, tak boleh buat kerja tanah, tuan-tuan. Sekarang nampak ni dah terang-berang, insya-Allah dalam 2-3 minggu lagi habis kerja tanah, mulalah kita bangunkan masjid. Mula-mula masjid 4 juta ringgit, 4 boleh memuatkan antara 800 ke 1000 orang, tuan-tuan. Tuan-tuan sini tempat ni tuan-tuan, masya-Allah. Saya ambil contoh beberapa tempat di Kuala Selangor, tuan-tuan, di Kampung Kuantan. Saya jadikan contoh Kampung Kuantan. Kampung kat Kelip-Kelip, tuan-tuan, kat Kelip-Kelip tu. Satu lagi Jenderami, tuan-tuan pernah dengar Jenderam? Biasa Jenderami. Satu lagi di Segamat. Tiga-tiga contoh ni saya ambil, saya dirikan yang ini, tuan-tuan. Masya-Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu yang saya tengok di Segamat, yang saya tengok di Jenderami, yang saya tengok di Kuala Selangor. Orang-orang yang datang kat situ, tuan-tuan, 2 bulan sekali dibenarkan balik bertemu dengan anak saudara dalam 2 hari. Tinggal ilmu agama pun tertinggal. Akhirnya timbul satu realization, satu keinsafan yang sangat mendalam. Mereka cari tempat-tempat yang begini, tuan-tuan. Mereka duduk di situ. Waktu cuti, tuan-tuan, 2 bulan sekali boleh balik rumah. Dalam 2 hari dibenarkan balik. Kebanyakannya tak nak balik, tuan-tuan. Sebab apa tak nak balik? Kalau balik di rumah terganggu amalan, balik di rumah terganggu bacaan, balik di rumah terganggu, tuan-tuan, Qurannya terganggu, ilmu-ilmu terganggu. Apa yang ganggu? Cucu ganggu, anak ganggu, shopping ganggu, television ganggu. Inilah, tuan-tuan. Jadi saya harap sampai kat sini, tuan-tuan, ini latihan dia. Kalau tuan-tuan datang tak boleh baca Quran, tuan-tuan, tak boleh baca Quran, dia sampai kepada peringkat namanya musyafahah. Musyafahah seorang guru, seorang murid, seorang guru, seorang murid. Sampai 3 bulan, tuan-tuan, dia boleh baca Quran. 3 bulan boleh baca Quran. Ini minta dengan sahabat saya, tuan Cik Muhammad, tuan-tuan, minta kat sini. Minta, saya harap tuan-tuan, kita nakkan dana, tuan-tuan derma. Kalau tuan-tuan tak mau derma pun tak apa, tak ada masalah. Doakan saja agar komplek Anjung Husnul Khatimah ini menjadi kenyataan, tuan-tuan. Saya usahakan tuan-tuan, siang malam. Tuan-tuan tahu buku yang saya tulis ni. Saya nak bagi tahu tuan-tuan ni, buku yang saya tulis buku ni. Saya tulis buku ni, saya cetak buku ni, saya edar buku ni. Tak ada di kedai, tuan-tuan. Dengan sikit bantuan daripada teman-teman. Tuan-tuan tahu how much I've collected for the last 2.5 years? 2.8 million, tuan-tuan. I have collected 2.8 million, tuan-tuan. Inilah yang menjadi modal awal kita sedang buat kerja tanah dan akan membangunkan komplek Anjung Husnul Khatimah. Apa yang ada kat sini, tuan, saya tumpahkan sebahagiannya tanpa tolak kos dan tolak berbagai-bagai kos. Saya bagikan terus kepada Anjung Husnul Khatimah. Inilah yang saya buat, tuan-tuan. Inilah yang saya pergi ke sana kemari, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, kita ada tabung kat belakang dan sebagainya. Tabung kat sini, tuan, utamakan surau ni. Kalau ada lebih-lebihan tu, tuan-tuan, bagilah kompleks Anjung Husnul Khatimah, insyaAllah. Ada baik kepada saya, tuan-tuan. Satu lagi yang ini satu lagi kita buat, tuan-tuan, yang ini akhir ni.
Tuan-tuan dan puan, kita buat namanya profit centers. Besok bila siap kompleks Anjung Sultan ni, saya tak mau minta lagi duit, minta derma. Saya dah, dia boleh tegak sendiri sampai hari kiamat. Maka kita tubuhkan namanya profit centers. Antaranya tuan-tuan, Sabah Physio Rehab Center dekat dekat Setapak sebelah Columbia Hospital tu. Tuan-tuan pergi kat situ nanti, tuan-tuan, siapa yang sakit otot, siapa yang sakit lutut, siapa yang sakit slip disc, siapa yang sakit sendi, siapa yang sakit pinggang, siapa yang sakit bahu, siapa yang sakit tengkuk, siapa yang kena stroke, siapa yang baru kena heart attack, nak buat recuperation ya tuan-tuan, recuperating di tempat ini, tuan-tuan call dia. Ada 3 orang pakar-pakar ni di sana yang akan bantu tuan-tuan dan puan. Kok ada keuntungan daripada ini, tuan-tuan kami masukkan dalam tabung kompleks Anjung Sultan Khatimah. Inilah yang saya usahakan, tuan-tuan. Kompleks Anjung Sultan Khatimah ini dibuat atas nama wakaf. Pada masa yang sama kita terima zakat, kita terima infak dan berbagai-bagai. Tapi prinsip yang pertama wakaf. Jadi non-profit making. So I am working on the basis of non-profit making. No enumeration, no salary, nothing. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. Mudah-mudahan ada baik kepada saya. Jadi yang buku-buku tadi boleh QR code pun boleh, transfer pun boleh, tak ada masalah. Tak beli pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, majlis ini adalah taman syurga Engkau, ya Allah. Kau lazimkan kami duduk di taman syurga di surah Al-Muttaqin ini, ya Allah, supaya kami dapat duduk di taman syurga di akhirat nanti, ya Allah. Taman syurgakan istri kami di akhirat nanti, ya Allah. Taman syurgakan suami kami di akhirat nanti, ya Allah. Taman syurgakan anak laki-laki, anak perempuan kami di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah daripada surah Al-Muttaqin ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau kami duduk dalam majlis ini, ya Allah, kami selesa di rumah kami, ya Allah. Berikan keselesaan ini kepada anak laki-laki, anak perempuan kami, ya Allah, supaya mereka datang selesa ke rumah Allah. Kami nak jadi ahli syurga, ya Allah. Kami nak jadi ahli syurga, ya Allah. Jadikanlah kami, isteri kami, anak kami ahli syurga, ya Allah. Kami nak jadi ahli syurga. Izinkan kami menjadi ahli syurga, ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Akhirnya, ya Allah, selamat lihat kemenangan segera teman-teman di Palestin, kemenangan segera teman-teman di Gaza, kemenangan segera teman-teman di Rafah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudah betul banyak penderitaan yang mereka tanggung, ya Allah. Hilangnya istri, hilangnya suami, hilangnya anak, hilangnya ibu dan ayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hapuskan Zionis, ya Allah. Hapuskan Yahudi, ya Allah. Hapuskan Israel, ya Allah, ya Allah. Segerakan kemenangan kepada Islam dan umat Islam. Segerakan kemenangan kepada Islam dan umat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu bikum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada pengurusi, terima kasih kepada tuan kuasa, terima kasih kepada Imam Bilal, terima kasih kepada teman-teman sahabat-sahabat. Mudah-mudahan tuan doakan saya. Sahabat-sahabat saya Harun Din dah meninggal, Hasan Din dah meninggal, Ismail Kamos dah meninggal, tuan Datuk Ishak Barom sudah meninggal. Yang belum lagi dipanggil Hasan Ali. Kalau tuan dengar Hasan Ali pun sudah dipanggil oleh Allah, sedekahkanlah sepotong doa, sepotong Fatihah untuknya agar dia damai di alam barzah nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.